Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat penonton di rumah, sekali lagi kita bertemu alhamdulillahi rabbil alamin. Pada siri kuliah Khazanah Islam pada episod yang ke-11 kali ini, gaya sihat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan tajuk episod yang ke-11, cara-cara mengobati penyakit autoimun tadi. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kamu setiap kali kamu mengunjungi masjid, dan makanlah, minumlah, namun janganlah berlebih-lebihan. Sebagaimana yang telah kita ambil pada episod yang ke-10 tentang bagaimana merawat penyakit GERD dan penyakit gastrik, di mana mereka penderita GERD harus makan makanan yang seimbang, yang natural, yang berperanan untuk mengimbangi sel-sel dalam tubuh badannya dan dapat membantu penghadaman makanan dalam perut dengan teratur dan sempurna. Begitu juga panduan Nabi SAW mengenai makanan dan minum. Makan dan minum, Rasulullah SAW memberi panduan kepada kita mengenai makanan dan minuman yang meliputi pencegahan terlebih dos atau mengelakkan makan dan minum berlebih-lebihan. Sebab makanan boleh menyerang, merugikan dan mengubah fungsi norma tubuh badan kita jika jumlahnya berlebih-lebihan. Maka itu Allah melarang dengan firman-Nya, wala tusrifu, janganlah kamu berlebih-lebihan. Sebagian besar penyakit berlaku kerana pengambilan makanan yang berlebih-lebihan. Penyakit yang muncul akibat mengambil makanan yang sukar dicerna, lebih-lebih lagi makanan yang mengandungi protein yang tinggi seperti daging merah, daging ayam, ataupun apa sahaja makanan-makanan lain yang mana kandungan proteinnya begitu tinggi, ia boleh memunculkan penyakit yang berbahaya tadi. Mengapa kita perlu mengikut gaya makan minum Nabi SAW? Kerana Nabi SAW selalu memulakan makan dengan membaca doa, dan begitu juga mengakhiri makan dan minum dengan bersyukur, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Episod yang lalu kita telah ambil apakah dia punca-punca GERD. Di antaranya adalah obesity, maknanya kegemukan, ataupun minum kafein berlebih-lebihan seperti kopi dan teh, ataupun dia mengalami stres. Yang keempat, sering makan goreng-gorengan ataupun junk food dan sebagainya. Yang kelima, sering makan makanan segera ataupun cemil-cemilan yang banyak. Yang keenam, sering makan lewat malam kemudian terus tidur. Maknanya masa untuk rehat itu antara makan malam yang begitu lewat terlalu singkat. Maka dari itu perutnya tidak mempunyai masa yang cukup untuk menghadam makanan yang telah dimakan. Yang ketujuh, punca GERD juga adalah begadang lewat malam, maknanya tidur terlalu lewat, jam 1, jam 2 dan sebagainya. Kemudian dia mempunyai masa yang sedikit sekali untuk berehat.
Maka dari itu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita telah ambil cara-cara merawat GERD. Yang pertama sekali adalah pola hidup ataupun perubahan pola hidup kita. Yang kedua dengan makan madu asli, minum setiap pagi ketika perut kosong. Yang ketiga, kita mengamalkan virgin coconut oil dicampurkan dengan habbatus sauda, 1 sudu kecil setiap petang. Yang keempat, amalkan budaya sujud yang lama ketika solat, lebih-lebih lagi solat malam. Yang kelima, solat duha. Setelah solat duha, yang keenam, berjemur di bawah sinaran matahari selama 15 ataupun 20 minit dengan izin Allah. InsyaAllah kita dapat merawat GERD. Dan yang ketujuh, minum apple cider ataupun cuka apple vinegar. Campur 1 sudu minyak zaitun pada waktu petang ataupun selepas malam sebelum tidur. Jadi itulah di antaranya bagaimana cara-cara kita merawati penyakit GERD yang telah kita ambil minggu lalu, dan begitu juga bagaimana kita mengelakkan daripada penyakit gastrik. Dan Alhamdulillah, pada episod yang ke-10 minggu ini kita akan mempelajari tentang satu lagi penyakit yang dinamakan autoimmune tadi, ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil autoimmune disease. Apakah itu autoimmune disease? Mengikut pakar perubatan mengatakan bahawa an autoimmune disease is a condition in which your immune system mistakenly attacks your body. Maknanya autoimmune itu adalah merupakan satu penyakit ataupun keadaan di mana sistem imun anda secara tidak sengaja ia menyerang tubuh badan anda tadi. Dan dikatakan immune system normally guards against germs like bacteria and viruses. Sistem imun ini secara tabiinya dia akan mencegah ataupun mengelak tubuh badan kita daripada kuman-kuman ataupun bakteria dan virus menyerang sel-sel dalam tubuh badan kita. Dan dikatakan when it senses these foreign invaders, it sends out an army of fighter, dipanggil fighter cells, to attack them, according to Dr. Jamil Al-Qudusi. Jadi apabila autoimmune sebenarnya, apabila ia merasakan ada penyerang asing terhadap tubuhnya, maka ia akan hantar satu pasukan untuk melawan sel-sel yang membawa bakteria ataupun virus itu tadi. Maka dari itu dikatakan the autoimmune disease mempunyai 180 macam penyakit bergantung kepada tempat dan situasinya di dalam tubuh badan kita. Di antaranya contoh diabetes ataupun hypertension, tekanan darah tinggi, ataupun kidney tidak berfungsi, ataupun irritable bowel syndromes dan GERD yang telah kita ambil pada minggu lalu. Maka dikatakan bahawa autoimmune system disease ini mempunyai 180, ia bergantung kepada tempat dan situasi. Setiap daripada 180 penyakit tersebut ada kaitannya dengan situasi psikologi kita. Sebagai contoh, yang pertama vitiligo. Orang yang terkena serangan vitiligo, maknanya yang salah satu daripada autoimmune disease, jika selnya menyerang kulitnya, dia kena kanser kulit, itu dinamakan vitiligo. Apabila selnya menyerang rambutnya sehingga gugur semuanya, maka penyakit ini dipanggil alopecia tadi. Begitu juga apabila selnya menyerang pankreasnya, dia akan terkena penyakit diabetes type 1 tadi. Yang keempat, kalau sekiranya
ia menyerang selnya, terhadap sistem nervousnya, sistem sarafnya, maka ia terkena multisclerosis. Ini dipanggil satu penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf. Yang kelima, jika ia menyerang saraf mengalami stres. Kalau ia menyerang saraf kita, otak kita akan mengalami stres ataupun putus asa dan ia akan menyeksa tubuh badannya. Begitulah apabila seseorang kita mengetahui bahawa di dalam tubuh badan kita ini mempunyai satu kepimpinan yang besar. Itu dikatakan the soul is the major leadership in the body. Jadi apabila roh kita kuat, ia akan melawan segala macam penyakit ataupun kita punya immune system ini kuat. Tetapi when the soul is affected with multiple sclerosis, apabila roh kita terkesan dengan multiple sclerosis, maka rohnya akan mengarahkan sistem imunnya untuk menyerang sel-sel yang membawa identiti terhadap badannya secara tidak sengaja tadi. Itulah puncanya dia panggil penyakit autoimun. Apabila dia punya sistem imun, sistem ketahanan itu secara tidak sengaja menyerang sel-sel di dalam tubuh badannya sendiri. Sebagai contoh dikatakan, the frightening at the level of the soul in the human mind will depress the autoimmune disease. Kadang-kadang seseorang itu mengalami ketakutan pada kadar rohnya ataupun benaknya, pemikirannya, ia akan mengalami depresi dan ketika itu setiap yang berkaitan dengan psychology situation ataupun situasi psikologi. Sebagai contoh, seorang wanita yang sedang menyusu anaknya setelah beberapa bulan tadi. Maka satu ketika dia keluar daripada rumahnya, dia diserang oleh beberapa ekor anjing tadi. Oleh kerana dia terperanjat dan takut, maka hormon di dalam tubuh badannya yang mengeluarkan susu itu tiba-tiba kering. Jadi ini diakibat kerana masalah situasi psikologi, maka terus susu yang dapat menyusukan bayinya tiba-tiba kering dan hilang tadi. Ataupun dikatakan those who have psychological situation such as anxiety, depression, stress, lost hope, it will enhance the autoimmune disease. Jadi penyakit autoimmune ini akan meningkat kalau situasi psikologinya mengalami seperti anxiety, dirundung, malang ataupun depresi, ataupun stres, ataupun putus asa, hilang harapan, maka ia akan meningkatkan autoimmunnya ataupun dia akan mengalami satu lagi penyakit yang dipanggil multiple sclerosis, maka dia mempunyai risiko penyakit yang berbahaya. Maka kalau sekiranya dia punya sistem imun ini sudah jatuh ataupun dipanggil rendah, maka rohnya akan mengarahkan kepadanya. Kalau sekiranya seseorang itu mau putus asa dan mati, maka rohnya mengatakan oleh kerana kamu nak mati, maka silakanlah. Jadi maka dari itu, orang yang mengalami penyakit autoimun dia tidak boleh berputus asa tadi. Dia harus, dan tadi sebagaimana kita katakan, bahawa roh kita ini merupakan kepimpinan yang besar. Kalau sekiranya roh kita kuat, kita bertakarub kepada Allah, kita banyak membaca Al-Quran, kita melakukan ibadah-ibadah, maka ia akan melawan
segala macam virus, bakteria ataupun kuman-kuman yang nak menyerang maknanya dia punya neurotransmitter. Maka dikatakan kadang-kala orang kena autoimmune ini berkaitan dengan genetik, maknanya ada keturunan. Jadi kalau sekiranya seseorang tu ada keturunan, maka boleh jadi dia akan mengalami multiple sclerosis dan dia akan meningkatkan risiko untuk mendapatkan penyakit autoimmune. Maka dikatakan mereka yang mengalami stres ataupun anxiety ataupun depresi, ketika dia mempunyai neurotransmitter yang rendah dan lemah, maka dari itu ia memerlukan dia panggil sel yang boleh memperbarui dia punya neurotransmitter. Jadi sel itu dia panggil the helper cell, mana sel penolong ataupun the Schwann cell, di mana mereka mempunyai kemampuan untuk memperbarui neurotransmitter dan begitu juga sel-sel di dalam tubuh badan kita. Dan dikatakan bahawa apabila seseorang itu mempunyai stres ataupun anxiety, tekanan perasaan ataupun dipanggil depresi ataupun sebagainya, maka dia akan mempunyai neurotransmitter yang rendah dan ia akan menyeksa badannya. Dan ketika itu ia akan meningkatkan dia punya penyakit autoimun, maka ketika itu dia punya roh akan mengarahkan dia punya sistem ketahanan itu untuk menyerang tubuh badannya. Maka dari itu tidak boleh tidak, kita perlu cepat-cepat kembali kepada Allah, jangan ada putus asa, dan sentiasa membaca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita mengalami tekanan perasaan. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan, wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udhu bika minal jubni wal bukhal, wa na'udhu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berlindung kepadamu ya Allah daripada keduka citaan ataupun kesedihan ataupun daripada ketakutan ataupun kebakhilan ataupun ketakutan ketika orang yang menuntut hutang datang meminta tadi. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan apabila seseorang itu mengalami penyakit autoimun dan dia punya neurotransmitter setelah jatuh dan rendah? Maka tidak ada lain, kita lihat Allah telah mencipta di dalam tubuh badan manusia ini mempunyai satu neurotransmitter untuk merangsang sel-sel dalam tubuh badan kita, di antaranya yang dipanggil the Schwann cell ataupun the helper cell. Peranannya adalah memperbarui sistem ataupun dia panggil the neurotransmitter. Tetapi bagaimana tadi? Maka tidak ada lain dikatakan oleh Dr. Profesor Jamil Al-Qudsi dalam ayat surah Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan. Jadi kita berikan mereka yang mempunyai penyakit autoimun itu maknanya makanan yang seimbang, yang balance, yang boleh meningkat sistem neurotransmitternya, dan dia akan repair dia punya neurotransmitter dengan berbagai-bagai sumber makanan yang asli. Dan begitu juga apabila ia makan makanan yang diberkati dan pada waktu yang diberkati, yang boleh mengimbangi sistem selnya di dalam tubuh badan kita. Jadi apa yang harus dilakukan terhadap penderita autoimun atau penyakit autoimun? Kita berikan kepadanya
sumber makanan yang asli, yang baik, yang mengimbangi, yang dapat meningkatkan dia punya neurotransmitter di dalam tubuh badannya, yang boleh mengimbangi sel-sel dalam tubuh badannya dan menguatkan dia punya neurotransmitter. Masya Allah, di dalam kajian sains yang baru didapati bahawa perjalanan matahari ada kaitannya dengan otak kita. Dan Maha Suci Allah telah mencipta di dalam otak kita ada satu kelenjar dinamakan the pineal gland. Dia bekerja dengan saat peredaran matahari tadi. Jadi kalau dia dapat bekerja dengan peredaran matahari, kita digalakkan supaya apabila orang mengalami penyakit autoimun ini, dia harus mengikut sunnah dan makan sesuai dengan waktu-waktu solat. Kenapa? Kalau sekiranya seseorang yang mengalami penyakit autoimun ataupun penyakit GERD ataupun penyakit tekanan perasaan dan sebagainya, dia digalakkan supaya makan itu bertepatan dengan waktu solat 5 waktu, kerana ketika itu ia sangat sesuai dengan peredaran matahari dan ia akan menghasilkan satu hormon yang dinamakan melatonin. Hormon yang penting yang akan merangsang dia punya immune system ataupun dia punya neurotransmitter. Apabila neurotransmitternya meningkat tinggi, maka ketika itu dia mempunyai satu immune system, sistem kekebalan yang kuat yang boleh melawan segala macam penyakit. Jadi tuan-tuan dan begitu juga kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebenarnya yang memberikan kita kekuatan melawan segala macam penyakit, pertama adalah diri kita. Kita harus mempunyai semangat yang kuat. Kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh stres. Kerana stres ini adalah punca segala macam penyakit, di antaranya diabetes ataupun ginjal yang tidak berfungsi, ataupun stres juga boleh mengakibatkan tekanan darah tinggi ataupun gout dan sebagainya. Jadi mengikut kajian sains yang baru ini, dikatakan bahawa the first gland to be formed in the embryo and it is the last gland to disclose its secrets to the medical science. Jadi kelenjar gland ini adalah kelenjar yang pertama yang akan dibentuk di dalam telur ataupun embryo, dan pineal gland juga adalah dinamakan bahawa kelenjar yang terakhir yang dapat yang didapati oleh kajian sains yang baru tentang rahsia-rahsianya. Maka daripada itu, kerahsiaan yang terdapat pada kelenjar gland ini adalah merupakan satu hormon yang sangat penting di dalam tubuh badan seseorang. Dikatakan if this hormone were to be cancelled out, it will cancel out and it will be a death sentence for the human being. Jadi ada setengah pakar-pakar perubatan cuba menafikan. Mereka mengatakan bahawa sebenarnya kelenjar gland ni tak ada apa-apa peranan tadi. Tapi sebenarnya rahsia terhadap kelenjar pineal ini adalah merupakan hormon yang terpenting dalam tubuh badan kita. Maka dari itu, mengikut sunnah, apabila jadual makan kita bersesuaian dengan waktu solat, dan ia akan menghasilkan melatonin, hormon yang penting. Tetapi bagaimana tadi? Kalau sekiranya ada 5 waktu solat, sudah pasti kita akan makan 2 makanan yang berat, 3 makanan yang ringan.
Contohnya ketika waktu maghrib. Sudah pasti ketika waktu maghrib kita akan makan makanan yang berat. Bertepatan dengan waktu maghrib ketika kita berbuka puasa. Kemudian itu pada waktu isyak kita makan makanan yang ringan tadi. Setelah itu kita berehat dan tidur. Dan kita bangun pagi mengikut sunnah Nabi SAW, Nabi akan bersiwak dan Nabi akan mengambil lebih kurang 1 sudu besar madu asli dicampurkan dengan air suam segelas dan Nabi akan minum. Setelah itu barulah Nabi akan makan makanan yang ringan seperti kurma, roti ataupun sebagainya. Apabila masuk waktu zuhur, barulah kita makan makanan yang berat sekali lagi. Dengan makanan yang berat ini bersesuaian dengan waktu zuhur, dia akan mengeluarkan yang dikatakan tadi melatonin, satu hormon yang penting. Kemudian pada waktu asar kita makan makanan yang ringan. Jadi itulah yang dikatakan makanan yang seimbang. Tapi jangan lupa penonton di rumah, muslimin muslimat, sebelum kita makan, kita dahulukan dengan makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian itu kita berkomoh-komoh. Setelah 20 minit, setengah jam, barulah kita akan makan. Jadi untuk mengamalkan gaya hidup sihat, Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik daripada apa yang terdapat di muka bumi dan janganlah kamu mengikut langkah-langkah syaitan, yakni dengan makan berlebih-lebihan dan makan makanan yang tidak halal. Jadi Allah tekankan untuk mengamalkan gaya hidup sihat dan makanan yang seimbang, yakni makanlah makanan yang halal lagi baik. Sebelum kita akhiri, penonton di rumah, marilah kita ambil 10 petua Asy-Syifa ataupun 10 doktor syifa penawar yang terbaik. Yang pertama sekali, kita membudayakan selepas solat duha berjalan di bawah sinaran matahari lebih kurang 15 minit, 20 minit agar dapat pancaran matahari pada dada kita, pada hati kita, dan begitu juga pada organ-organ di dalam tubuh badan kita. Yang kedua, kita mengamalkan minum air mineral, air yang sihat, yang bersih. Yang ketiga, mengamalkan budaya makan madu asli ketika pagi, sebelum sarapan, dan begitu juga 1 sudu madu sebelum kita tidur. Yang keempat, dapatkan rehat yang cukup seperti tidur yang cukup tadi. Yang kelima, berjalan kaki setiap hari sekurang-kurangnya setengah jam untuk menghirup udara yang segar. Yang keenam, amalkanlah budaya tilawah Al-Quran kerana ia memberi penawar yang sebaik-baiknya. Kerana itu dikatakan rawatan secara ilahiyah. Kalau obat-obat herba itu dinamakan rawatan secara alamiah. Yang ketujuh, untuk menguatkan kerohanian kita tadi dikatakan bahawa roh kita merupakan kepimpinan yang utama. Maka kita amalkan budaya puasa sunat sekiranya kita mampu, berpuasa Senin Khamis ataupun berpuasa 3 hari dalam sebulan. Yang ke-8, amalkanlah makanan yang seimbang. Kalau kita nak makan makanan yang berat, sebelum daripada itu kita makan buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian itu barulah makanan yang berbentuk protein-protein yang berat. Yang ke-9, amalkan habbatus sauda, sama ada yang minyaknya ataupun serbuknya ataupun yang terdapat di dalam kapsul, dan pastikan bahawa carilah habbatus sauda yang asli. Dan yang ke-10, yang terakhir,
apa pun berlaku pada diri kita, apabila kita ditimpa sesuatu penyakit, yang pertama sekali kita perlu kembali kepada Allah. Sama ada kita mengalami stres, tekanan jiwa, penyakit diabetes, kanser, ataupun tekanan darah tinggi dan sebagainya, pertama kita harus redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita muhasabah diri kita dan menangis di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah akan menurunkan rahmatnya dan belas kasihan kepada kita, dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma rabbun nas ishfi wa anta syafi la shifa illa shifa'u. Ya Allah, engkau adalah Tuhan manusia, engkau pencipta manusia, engkau adalah ilahin nas, engkau adalah rabbun nas, engkau adalah malikin nas, engkau berkuasa di atas segala-galanya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka itu mudah-mudahan semoga Allah memberikan kita kesihatan yang nikmat begitu besar dan menguatkan sistem autoimun kita sehingga kita dapat melawan segala macam penyakit yang datang, sama ada virus, bakteria, ataupun kuman-kuman, lebih-lebih lagi dalam keadaan penularan corona, COVID-19 tadi. Maka mudah-mudahan selamat mencuba 10 perkara yang tadi. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam keadaan sihat dan dirahmati Allah, dan sentiasa meletakkan harapan yang tinggi terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami' muslimin. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari wa tahhir qalbi. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami' muslimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.